Terima kasih pengacara majlis malam ini. Salam sejahtera. Apa khabar? Saya dimaklumkan oleh pengacara majlis malam ini saya hanya ada 10 minit sahaja. Jadi untuk jimatkan masa semua orang, saya hanya akan cerita satu isu sahaja. Kerana mungkin ramai tertanya-tanya lagi, adakah apa yang Najib Razak kata di luar sebelum dia di penjara adalah betul? Kerana saya ahli PSC. Ahli PSC untuk penggal 14 Parlimen. Jadi saya duduk dalam PSC menyiasat kes LCS. Tetapi selepas kita pendangkan laporan LCS di Parlimen, saya sendiri pun hairan. Kenapa hairan? Saya sendiri hairan kerana nampaknya yang paling aktif menyuarakan ataupun mengkritik PSC bukan Zahid Hamidi. Kerana sebenarnya semua kes yang berlaku ketika Zahid Hamidi pegang jawatan Menteri Pertahanan. Walau bagaimanapun, Najib Razak yang paling aktif. Ini yang menarik perhatian saya. Kenapa Najib aktif sangat untuk mengkritik laporan yang dibentang oleh PSC? Apa sebabnya? Saya tanya sendiri. Kerana saya pun tak dapat apa-apa. Dokumen semua tak tarik kita ke Najib Razak. Tetapi sekarang dia yang paling aktif. Hantam kat internet, kat Facebook. Peliknya. Tapi yang paling pelik adalah dia buat tuduhan bukan. Langsung bukan fakta. Salah satu tuduhan yang dia lontar di Facebook. Dia kata, ya betul LCS belum siap lagi. Sebiji pun belum siap. Semua orang tahu projek ni 9.1 bilion ringgit untuk bina 6 kapal perang bagi tentera laut Malaysia. Tetapi 6 bilion ringgit sudah dibayar oleh kerajaan kita sehingga sekarang sebiji pun belum siap lagi. Jadi kalau kita kira-kira 9.1 bilion ringgit tak maksud lagi kos tambahan iaitu berapa dah 600 juta ringgit, kita kira lah 9 bilion ringgit sahajalah. Kita agihkan 6 buah kapal. Maksudnya satu buah kapal perang ni kos berapa? 1.5 bilion ringgit. Dan kerajaan kita sudah bayar 6. Maksudnya sekurang-kurangnya boleh dapat 4 kan? Kenapa belum dapat lagi? Peliknya. Kenapa? Kita siasat. Dan Najib kata, ini sebab selepas Pakatan Harapan masuk Putrajaya, keluar notis henti kerja. Ini salah Pakatan Harapan. Tapi apabila kita siasat dalam PSC ni bukan majoriti Pakatan Harapan ya. Kita minoriti. Pakatan Harapan, pembangkang punya ahli parlimen yang duduk dalam PSC minoriti, yang majoriti kerajaan. UMNO, PAS dan parti-parti kerajaan lain lagi. Tapi dalam PSC, kita siasat, kita dapati bahawa bukanlah. Ada Najib ni baca laporan kita ke tak? Ada dia baca handset kita ke tak? Tak ada. Kerana dalam laporan PSC, handset iaitu setiap ayat yang dinyatakan, yang keluar dari mulut saksi akan direkod dalam handset kita. Saksi yang hadir di PSC, TKSU, Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Pertahanan, dia sendiri jawab dalam PSC. Soalan tu saya tanya. Dan dia jawab. Dia jawab bahawa tak pernah kementerian keluarkan notis henti kerja. Maksudnya tak pernah ada mana-mana kerajaan henti kerja. Jadi siapa yang henti kerja? Pelik ya? Kerajaan tak ada keluar stop work order. Siapa yang henti? Subkontraktor yang sendiri henti. Kenapa henti? Kerana 184 subkontraktor tempatan langsung tak terima bayaran dari kontraktor utama. Kenapa kontraktor utama tak bayar? Kontraktor utama sudah terima 6 bilion ringgit dari kerajaan tapi tak bayar 184 subkontraktor tempatan. Jadi semua sub tu henti kerja kerana tak ada duit.
Dah ada duit nak saya terus kerja lagi macam mana? Tak naklah, lebih elok balik tidur. Itu sebab projek LCS ni henti. Tapi pelik kontrak utama tak nak keluar duit kepada subkontraktor ke? Tak. Apabila siasatan dilanjutkan, dilumut, mantan Menteri Pertahanan sudah tiba dah. Kita mengalu-alu dan ketibaan saudara Abang Mat. Maaf saya cerita sikit tentang LCS. Jadi apabila kami PSC turun di Lumut, pergi tengok semua kapal perang itu sampai tahap mana. Dan kita tanya pada pegawai-pegawai tentera laut dan juga kontrak utama. Bagaimana dengan semua 6 bilion ringgit tu? Kemana dah? Saya yang juga tanya soalan tu. Kemana 6 bilion ringgit ni? Semua sudah dibelanja. Wakil BNS kontrak utama jawab, ya, YB. Sehingga tahun 2019, 6 bilion ringgit semua sudah habis dibelanja. Staf mereka terpaksa potong gaji lagi. EPF tak bayar. Teruk. Jadi kita pelik 6 bilion ringgit masuk ke satu kontraktor utama. Dia habis belanja. Tapi 184 subkontraktor tempatan kata, tak ada duit. Saya sudah kerja, tak terima. Dan kapal perang pun tak siap. Jadi duit tu ke mana? Iaitu apabila PSC siasat, baru kita dapati bahawa sebelum kontrak antara kerajaan dengan kontraktor utama ditandatangani, kontraktor utama ni iaitu Boston Naval Shipyard BNS telah keluarkan beberapa surat tawaran kepada dua syarikat namanya CAD dan CED. CAD dan CED ni sudah ambil kontrak bernilai 3.3 bilion ringgit. Berapa? Tadi saya sudah cakap kerajaan bayar BNS 6 bilion ringgit. Dan dua syarikat ni tanda tangan dengan kontrak utama 3.3 bilion ringgit. Maksudnya duit yang sudah bayar kepada kontrak utama, dua syarikat ni ambil separuh dah. Siapa mereka hebat 3.3 bilion ringgit punya kontrak. So kita kena tanya, CAD dan CED ni siapa? So kita siasat lagi menarik. CAD dan CED ni sebenarnya adalah sepupu dengan kontraktor utama. Kenapa saya cakap sepupu? Kerana sebenarnya CAD dan CED ni adalah anak syarikat kepada BHIC juga. Siapa BHIC? Boston Heavy Industry Corporation. Dia mak kepada BNS, kontrak utama. Dia pegang saham besar BNS. Tapi apabila anak syarikat ni dapat kontrak, dia juga sign kontrak, dia tubuhkan dua syarikat usaha sama dengan satu syarikat Jerman, RAD. Pelik Saya simplifykan Maksudnya, anak dapat kontrak 9 bilion ringgit dengan kerajaan. Mak cepat-cepat pergi tubuhkan satu syarikat baru dengan jiran Uncle Jerman. Let's go. Kita tubuhkan satu syarikat. CAD dan CED. Dan mak sebenarnya pegang saham 51%, Uncle Jerman pegang saham 49%. Tapi CAD dan CED ni dia jual barang kepada kontraktor utama iaitu BNS. Kalau dia jual murah tak apa. Tapi sepupu kepada BNS ni dia jual 3 atau 4 kali ganda lebih mahal kepada BNS. Maksudnya 3.3 bilion ringgit tu banyak untung pada CAD dan CED.
CED ni 51% saham dipegang oleh mak kontraktor utama, iaitu PHIC. Iaitu ada orang kata tak apalah, janji syarikat besar tu dapat untung cukup lah. Malangnya apabila kita siasat pun tak ada. PHIC pun tak dapat apa-apa keuntungan. Ketika sign kontrak untuk tubuhkan syarikat usaha sama tu, dia jualkan semua hak kepada Angga Jerman dah. Syarikat Jerman yang kontrol syarikat usaha sama tu. Syarikat Malaysia tak dapat apa-apa. Jadi walaupun CED untung besar kerana dia jual mahal pada kontraktor utama, tapi syarikat Malaysia langsung tak beruntung. Itu kita tanya, siapa yang setuju dengan kontrak yang sebegini? Siapa yang sign ketika itu? Kita siasat. Satu nama timbul. Tan Sri Lodin Wok Hamarudin. Oh, nama hebat dah. Pergi cek Google. Siapa orang ni? Oh, pada masa yang sama dia juga pengerusi 1MDB. Seolah-olahnya saya tak tahulah. Sama ada ni adalah sebab Najib kuat suara. Tapi ni bukan yang paling penting lagi. Saya duduk di Kluang, saya ada satu kem yang besar. Ramai veteran duduk di kawasan saya juga. Ramai mereka anggap, tak apalah, ni tak ada berkaitan dengan saya. Kerana tentera laut punya projek, tak siap tentera laut lah. Tak apa. Iaitu sebagai ahli parlimen, saya kata ini keselamatan negara. Dan bukan sahaja keselamatan negara. Tahu tak tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari, kalau PNS tak boleh siapkan projek LCS ni, terpaksa lingkup, terpaksa bankrupt, jatuh ke status PN17, maksudnya bankrupt. Ibu syarikat dia terjejas juga. Syarikat lain semua terjejas. Iaitu dalam proceeding PAC, kita tanya pada CEO PHIC, apa impact pada PHIC? Dia sendiri jawab, YB, bukan sahaja terjejas memberi impact negatif kepada syarikat PHIC, iaitu GLC sahaja. Kalau PHIC kena, LTAT pun kena. LTAT akan kena. Kalau PHIC, PNS tak boleh siapkan projek LCS, 6 buah kapal perang tak boleh deliver, kerajaan tak masukkan duit lagi, tak nak sambung projek ini. Kalau ni semua berlaku lah, worst case scenario, saiz dana LTAT akan mengurang sebanyak 46%. Itu siapa punya duit? Itu veteran punya wang untuk pencen. Pencen orang diguna untuk bagi kontrak, tak tahu kepada siapa. Mereka ambil duit. Siapa di belakang? Kena siasat lagi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bayangkan kalau tak ada Pakatan Harapan masuk Putrajaya, kalau bukan Pang Mat, kalau bukan saudara Liu Chin-tung yang ambil keputusan untuk siasat kes ni ketika mereka 2 orang duduk di Kementerian Pertahanan, kita mungkin langsung tak tahu kes ni sehingga sekarang. Sekurang-kurangnya kita sekarang boleh tahu ada kes ni, kita kena ambil keputusan yang penting. Sama kita nak selamatkan projek ni dan juga LTAT, dan bagaimana kita boleh selamatkan pencen. Wang tabung itu untuk semua orang. Dan kalau bukan 2018, perubahan ketiga itu, wang semua ni masih akan keluar lagi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari, saya tahu ada orang yang putus asa. Saya tahu ada orang yang kata tak apalah, mana-mana pun sama, parti semua ni samalah. Saya tak perlu balik undi lah, atau tak perlu keluar undi lah, panas lagi atau nanti hujan lagi, banjir lagi, tak apalah. Saya duduk rumah cukup lah. Tapi saya nak nyatakan di sini bahawa tak sama. Kita tak sama, bukan semua parti politik sama. Kerana ada Pakatan Harapan
Dan kita masuk Putrajaya pada 2018, baru kita siasat kes ni, baru kita tahu betapa teruk kes ni. Dan kita sekarang boleh hentikan semua kes-kes skandal ni dan kita dapat selamatkan tabung pencen veteran-veteran kita diguna untuk projek sebegini. Jadi, saya mendesak tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari, kalau bolehlah, bermula sekarang, kita call semua kawan-kawan kita. Khasnya yang duduk di luar sana, Singapura ke Kuala Lumpur. Balik undi pada 19 November kerana undi anda adalah penting. Undi anda bawa perubahan. Dan kita sekarang adalah kat landasan baru. Kita jangan pulang ke jalan lama. Walaupun landasan baru ni masih dalam bina, mungkin adalah jalan liku, tapi saya ada keyakinan kalau kita berusaha bersama, kita akan bina semula Malaysia lagi. Boleh ke tak? Boleh ke tak? Kita. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam.